Assalamualaikum tuan-tuan yang dah join dah join kita punya live ni. Tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Tuan-tuan yang janji dengan sesiapa untuk bersama-sama dengan kita hari ini, boleh teks mereka lah melalui WhatsApp ke apa ke kan. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat daripada program kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ikhlas lah Ustaznya ikhlas menyampaikan dan pelajarnya ikhlas untuk belajar Jadi mudah-mudahan Allah berkati program kita insya-Allah. Silakan siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-56 daripada surah Yasin tuan-tuan Silakan. Silakan. Siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak Sebentar lagi kita start insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa pelajar-pelajar yang baru join kita hari ni, kalau yang belum follow tu tolonglah follow kita punya kita punya FB Al-Furqan punya FB. Nanti insya-Allah mudah-mudahan setiap kali kita nak bersiaran tuan-tuan akan dapat notification lah Silakan. Tolong share tuan-tuan, tolong share di FB masing-masing siapa yang belum share. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-56 dari surah Yasin tuan-tuan. Ayat yang ke-56 dari surah Yasin Silakan jemput masuk. Mudah-mudahan tuan-tuan semua sihat Silakan jemput masuk. Siapa yang belum share tolong share tuan-tuan, tolong share. Format kita mudah aja, nanti saya jelaskan Senang aja format kita. Tuan-tuan yang tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa sebab nanti kita akan sharekan skrin. Untuk pelajar-pelajar yang biasa mengikuti kita benda ni tak ada masalah lah. Dia pun dah tahu apa yang kita akan buat kan. Tapi untuk pelajar baru so kalau tuan-tuan tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa sebab nanti kita boleh tengok skrin yang sama. Apa yang saya tengok dekat sini itu juga nanti yang tuan-tuan akan tengok. So tak ada masalah lah Bila saya buka ayat Quran, tuan-tuan pun nampak ayat Quran dekat skrin kan. Bila saya buka diagram yang kita sediakan tu, tuan-tuan pun nampak benda yang sama. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang saya enlarge untuk mudahkan tuan-tuan tengok. Kadang-kadang skrin telefon kita tu kecil kan Jadi bila saya enlarge tu, tuan-tuan boleh nampak lebih clear. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita membersihkan niat kita tuan-tuan supaya kita sama-sama ikhlas
ikhlas belajar dan ikhlas mengajar lah untuk saya lah yang mengajar tu kan. So mudah-mudahan tuan-tuan pun ikhlas bila mengajar orang lain ni. Kadang-kadang ada anak-anak tanya kan, kalau kita berceritakan sesuatu tentang syurga, dan kadang-kadang mungkin apa yang saya sebut tu tuan-tuan nak sampaikan pada anak ke kan, pada orang lain ni, pada kawan-kawan dan sebagainya. So mudah-mudahan kita sama-samalah Allah Taala kurniakan keikhlasan tu tuan-tuan ni. Dan keikhlasan ni sebenarnya kadang-kadang dia berubah. Jadi kita mintalah kepada Allah supaya apa tahu, supaya kita ni tetap Allah Taala tetapkan hati kita dalam keikhlasan. InsyaAllah ada banyak doa-doa berkenaan dengan ikhlas ni tuan-tuan ni, dan Allah tidak merubah tidak menggoyangkan hati kita, sentiasa tetap berada di atas, jalan agama Allah. Antaranya ialah yang selalu Rasulullah sebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuan-tuan kena selalu sebut benda-benda macam tu supaya Allah pemudahkan kita. Itu satu doa tuan-tuan. Baik, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat yang ke-56 dari surah Yasin. Kita baca dulu, kalau tuan-tuan nak ikut boleh ikut. Ni untuk pelajar barulah, saya maklumkan apa kita punya format pengajian ni. Kemudian saya akan cuba pastikan tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan oleh Allah dari segi terjemahan ayat ni. Kemudian kita tengok penafsiran dia lah. Penafsiran tu selalunya panjang sikit lah kan. Sebab bab penafsiran ni memang pelajar-pelajar memang seronok mendengar kan. Di hujung tu nanti baru kita bahaskan tentang teknikal untuk ayat yang ke-56, teknikal bahasa Arab supaya kefahaman tuan-tuan tu faham dengan kefahaman yang lebih dalam dan detail insya-Allah. So tuan-tuan, kita tengok ayat kita yang 56. Saya sharekan skrin dia dengan tuan-tuan. Kita boleh baca sama-sama pun boleh, ataupun tuan-tuan sekadar nak simak bacaan saya pun boleh. Ni yang tengah ni ayat 56 ni saya besarkan insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum fi zilalin, kata Allah 'alal araiki muttaqi'un. Kita tak payahlah pisahkan rangkapnya, ayat ni pendek saja kan. Tapi mungkin terjemahan ataupun penafsirannya nanti jadi panjang. Tuan-tuan tengok. Hum, mereka yang masuk syurga itu, kata Allah. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Tahu pasangan-pasangan mereka. Tuan-tuan jangan salah faham tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sangkakan pasangan ni mesti perempuan. Tak semestinya perempuan tuan-tuan. Azwaj ni maknanya pasangan-pasangan. Jadi kalau lelaki pasangan dia perempuan lah. So kalau perempuan pasangan dia lelaki lah. Macam tu maksud dia. Sebabnya tidak disebut ni adalah kalimat muannas. Tidak. Ni pasangan-pasangan. Hum wa azwajum, mereka. So mereka ni memang kalimat muzakkar, kalimat lelaki mereka. Tapi kalau perempuan saja hunna tau. Tapi kalau campur lelaki perempuan, Allah tetap akan guna hum. Hum maknanya mereka, termasuk lelaki ataupun termasuk perempuan. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau tengok dalam konteks saya ini dari segi bahasa tuan-tuan, dari segi penafsiran mungkin ada penafsiran yang berbeza barangkali, wallahu alam. Tapi kalau dari segi bahasa, hum ni maknanya mereka dirujuk kepada lelaki dan rujuk kepada perempuan. Jadi lelaki pun, perempuan pun bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Maknanya lelaki dengan pasangan mereka, perempuan dengan pasangan mereka. So kalau pasangan ni biasanya lelaki pasangannya perempuan lah. Kalau perempuan pasangannya lelaki lah tuan-tuan. Dan ada banyak ayat yang menyebut tentang wildan. Nanti kita sebut dalam penafsiran kita. Wildan ni maknanya orang-orang muda tuan-tuan. Orang-orang muda, tak semestinya perempuan, termasuk juga lelaki. Nanti kita bahaskan. Okey, hum maknanya mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka fi zilalin. Zilal ni maknanya ialah tempat-tempat teduh tuan-tuan. Ni kalimat ni sangat besar tuan-tuan, sangat bermakna. Nanti kita sebutkan dalam penafsiran kita nanti. Mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka di tempat teduh, di naungan tempat yang teduh, di naungan Allah, di tempat-tempat yang teduh dalam syurga tersebut. Alal araiki, di atas pelamin-pelamin mereka, di atas pelamin-pelamin mereka. Pelamin-pelamin ni kita boleh terjemah sebagai apa sebagai dia lebih hebat daripada sofa. Lebih baik daripada sofa. Tuan-tuan biasa di rumah ada sofa kan, tapi bila orang kahwin, pelamin-pelamin tu tentulah lebih hebat daripada sofa di rumah kan. Kadang-kadang ada juga orang bawa sofa di rumah tu letak jadi pelamin, ada juga tapi dalam kes kebiasaannya pelamin ini tentulah lebih indah daripada sofa-sofa tuan-tuan. Baik, nanti kita bahaskan tentang penafsiran dia. Muttaqiun. Muttaqiun maknanya bersandar, sebagai orang-orang yang bersandar di atas pelamin-pelamin mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka berehat-rehatlah.
Kalau orang bersandar ni biasanya dalam keadaan dia sedang berehat. Orang kalau duduk tapi duduk dalam tegak ataupun duduk tidak bersandar tu, maknanya dia sedang bersedia kepada sesuatu kan, ya. Tapi kalau Allah kata bersandar ni, maknanya dia sedang berada dalam keadaan rehat. Sekali lagi tuan-tuan, ya. Mereka dan pasangan-pasangan mereka di tempat teduh, berada di bawah teduhan, di bawah tempat teduh, di atas pelamin-pelamin yang disediakan oleh Allah dalam syurga, muttaqiuna, sebagai orang-orang yang bersandar di atas pelamin-pelamin tersebut. Faham tak ayat tu? Faham kan? Ya, mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka di bawah teduhan, di bawah naungan Allah, di bawah tempat yang teduh maksudnya. Lepas tu di atas pelamin-pelamin tempat mereka duduk dan mereka tu semua bersandar. Sama dia bersandar antara satu sama lain ke ataupun bersandar di sofa mereka ke, tak kira lah tuan-tuan, asalkan dia bersandar tuan-tuan, ya. Okey, baik, itu adalah terjemahan daripada ayat ni tuan-tuan, ya. Terjemahan pun kita dah seronok kan. Terjemahan pun kita dah rasa macam penafsiran kan. Apatah lagi bila kita tengok di sebalik ayat ni sebenarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, ataupun kalau boleh nanti kita elaborate lagi apa yang dimaksudkan dalam konteks ayat yang ke-56 daripada surah Yasin ini tuan-tuan, ya. So sebenarnya tuan-tuan, dalam konteks ayat ini benda ni belum berlaku. Ada tak tuan-tuan dalam program ni yang pernah masuk syurga? Yang pernah tengok syurga dia? Tak pernah kan? Mungkin tuan-tuan ada yang pernah bermimpi masuk syurga, wallahualam lah. Tapi sebenarnya syurga tu pernah ke kita tengok? Tak pernah kan? Jadi kenapa Allah Ta'ala cerita sekarang? Tentulah Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita dia sedang menawarkan sesuatu kan? Dia sedang menawarkan sesuatu. Macam tuan-tuan nak beli rumah kan? Rumahnya tak siap lagi. Tanahnya je baru ada kan? Jadi belum start apa-apa pun. Tapi bila tuan-tuan pergi dekat tempat penjualan, dia kata tuan-tuan akan dapat gini, tuan akan dapat gini, ni gambar dia apa semua dan sebagainya kan. Jadi itu sebenarnya yang akan tuan-tuan dapat apabila tuan-tuan bayar bayaran yang dikendaki. Kadang-kadang rumah tak siap tu cerita lain lah. Tapi maknanya apa yang tuan-tuan telah digambarkan, itulah yang bakal tuan-tuan dapat. Jadi dalam konteks ini Allah menggambarkan apa yang bakal kita perolehi nanti dalam syurga. Jadi maknanya Allah sedang menawarkan. Kalau tuan-tuan beli rumah, tawaran rumah tersebut, jadi tuan-tuan kena bayar dengan duit kan, dengan wang ringgit kan. Tapi bila Allah dia menawarkan sesuatu dalam syurga yang indah, tentulah lebih jauh hebat. Tentulah kita tak boleh nak bayangkanlah kehebatan dia berbanding dengan rumah yang kita beli kan di dunia ni kan. Jadi tuan-tuan, apa tawaran Allah Ta'ala tu, apa yang Allah Ta'ala perlukan daripada kita? Okey, sekarang ni Allah Ta'ala mahu kita ni lakukan sesuatu di atasnya, bukan untuk Allah sebenarnya, untuk kita juga. Betul tak? Kalau orang jual rumah, dia dapat duit untuk dia kan, penjual tu kan. Tapi kalau Allah Ta'ala yang menawarkan kita sesuatu dalam syurga, Allah Ta'ala tu dia tak nak apa-apa pun daripada kita tuan-tuan. Dengan sebab kita beramal ibadat, adakah Allah menjadi semakin besar, semakin hebat, semakin kuat? Tidak pun. Allah Ta'ala tu dia hebat, besar, kuat dan sampai kepada tahap kesempurnaan dia. Kalau kita semua pun beramal pun, Allah Ta'ala dia hebat macam tu juga. Dan kalau kita semua ni ingkar pada perintah Allah pun, tak dengar pun apa pesanan ataupun apa yang Allah Ta'ala haramkan kita buat semua kan, dan itu tidak mengurang pun kehebatan Allah. Allah dia tetap hebat macam tu juga. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya ialah untuk kita. Tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni menawarkan sesuatu yang sangat kita rebut-rebutkan di dunia dulu. Biasanya gitu tuan-tuan. Kita seronok dengan sesuatu di dunia dan itulah yang akan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang selalunya benda-benda tersebut memang kita rebut-rebut kat atas dunia ni tuan-tuan. So tak lain tak bukan tuan-tuan, ayat ni sebenarnya ialah supaya menjadi pemangkin yang menjadi motivation, menjadi motivasi kepada hamba-hamba Allah yang agar mereka ni berusaha untuk mendapatkan syurga seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran lah. Kalau yang orang main hentam tak boleh tuan-tuan. Benda-benda macam ni ialah benda-benda akidah, benda-benda tauhid, benda-benda akidah. Jadi tuan-tuan kena tengok daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis-hadis tipu tak boleh. Kalau kata-kata daripada guru-guru dulu, ulama dulu, tanpa alasan ataupun tanpa sandaran kepada hadis-hadis sahih ataupun ayat Quran pun kita tak boleh percaya tuan-tuan. Sebab mana ada orang yang boleh tengok syurga tu? Tak ada orang yang boleh tengok syurga tu lagi kan? Jadi kalau Rasulullah yang cakap, yes, Rasulullah pernah dibawa untuk melawat syurga dan sebagainya, itu semua ada dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu juga apabila Allah menceritakan kita dalam Al-Quran, itu boleh. Tapi kalau sekadar pandangan-pandangan daripada orang tertentu, kita tak boleh terima tuan-tuan. Dengar bolehlah, tapi terima tu nanti kita tawakuf dulu.
kita reserve dulu. So manusia ni sebenarnya tuan-tuan, kalau tengok dalam konteks saya ni, Allah Ta'ala menawarkan sesuatu yang sangat disukai oleh manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu manusia ni memang suka kepada pasangan yang cantik. Kepada orang lelaki suka kepada yang cantik lah. Perempuan-perempuan yang cantik. Lepas tu kalau orang perempuan pun sukalah lelaki-lelaki yang tampan, yang sesuai dengan kehendak dia. Dan ini subjektif kan, ada orang suka yang hitam, ada orang suka yang putih, ada orang suka yang gemuk, ada orang suka yang kurus. Jadi apa pun tampan bagi dia, dia suka pasangan dia tu, bagi dia pasangan tu merupakan seorang yang tampan. Kalau seorang perempuan lah, dan lelaki pun sama tuan-tuan. Dia suka perempuan itu ialah cantik di pandangan mata dia. Ada orang kan lelaki, ada lelaki suka yang perempuan yang berisi, ada lelaki suka perempuan yang kurus tinggi, macam-macam lah tuan-tuan. Ada suka yang hitam, orang yang kulitnya hitam suka kepada orang yang putih. Orang yang putih barangkali suka kepada orang yang hitam ataupun yang kulit sawo matang macam kulit orang Melayu ni tuan-tuan tengok orang putih kan. Banyak orang putih yang kahwin dengan yang orang orang kulit putih ni yang kahwin dengan orang belah sebelah kita ataupun kahwin dengan orang Afrika. Dia maknanya tampan pada mata dia. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia apa kita panggil dia tertarik kepada pasangan yang cantik dan tampan. Lelaki memang suka, atau kalau tuan-tuan tengok azwaj kan, azwaj ni maknanya ialah pasangan-pasangan. Jadi maknanya bukan seorang tuan-tuan. Pasangan-pasangan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di syurga ni ramailah maksudnya. Jadi kalau seorang lelaki tu dia beramal dengan amalan yang tertentu, Allah Taala sayang dekat dia, Allah Taala cinta dekat dia. Jadi dalam syurga tu nanti kan, dia dapatlah seperti mana yang Allah Taala janjikan. So antaranya ialah pasangan-pasangan. Maknanya ramai tuan-tuan. Maknanya ramai pasangan-pasangan yang melayan dia. Seorang perempuan pasangan dia mungkinlah orang lelaki mungkin pasangan dia perempuan, dan perempuan ni azwaj dia, pasangan-pasangan dia tu mungkinlah lelaki-lelaki yang tampan, yang barangkali orang lelaki, orang perempuan pun suka kalau dijaga oleh pelayan-pelayan yang ramai, yang sentiasa menurut perintah, sentiasa menurut kemahuan mereka. Orang perempuan kan suka. Orang lelaki pun suka, orang perempuan pun suka juga, sama ya tuan-tuan. So Allah Taala menyebut azwaj, maksudnya pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan ni maknanya jamak. Zauj. Dia kalau zaujah, pasangan perempuan, itu khusus untuk isteri kalau kita dalam perbualan harian. Zaujah saya, maknanya isteri saya. Tapi kalau zauj tu suami. Zauj tu suami tau. Jadi kalau azwaj ni pasangan-pasangan, itu maksud dia. Pasangan-pasangan tuan-tuan. Jadi seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, kalau perempuan pasangan dia mungkin lelaki lah, kalau lelaki pasangan dia mungkin perempuan lah, macam tu maksud dia. Tapi yang sebenarnya apa yang kita jumpa dekat sana nanti kita sama-sama tengoklah tuan-tuan. Itu cuma pandangan kita je tuan-tuan. Dan para ulama banyak menceritakan tentang perkara ini, dan para ulama ada banyak bagi pandangan tentang perkara yang sama. So pada waktu itu tiada lagi yang terlarang tuan-tuan. Nak jaga aurat ke, nak jaga pergaulan ke macam atas dunia ni dah tak ada dah. Dekat sana semua yang ada dalam syurga kita tu adalah untuk melayani kita. Lebih tepat halal untuk kita tuan-tuan. So Allah menjelaskan tentang tempat istirahat tu juga. Tempat istirahat Allah Ta'ala menyebut apa? Allah Ta'ala menyebut apa kita panggil tadi, pelamin-pelamin ataupun sofa-sofa lah. Sofa-sofa yang, kalau pelamin ni, bila disebut pelamin ni tentulah tempat yang cantik. Yang cantik tentulah cantik. Kalau cantik tentulah selesa. Kalau selesa tentulah wangi, tentulah luas dan sebagainya tuan-tuan. Jadi sebab tu digambarkan begitu. Allah Taala kata disediakan tempat yang begitu untuk kita. Dan ada banyak juga Allah Taala menyebut tentang perkara-perkara ini. Mungkin dalam hadis-hadis pun ada antara ayat-ayat yang Allah Taala sebut ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, kata Allah kan. Dalam syurga-syurga ni khusus untuk orang-orang yang masuk syurga, di kalangan orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Allah Taala kata ala sururi maudunah, ala surur maudun, berada di atas surur ni sofa-sofa yang berbentuk katil lah, macam itulah lebih kurang yang sangat empuk, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini ayat Allah Taala sebut perkataan yang lain tapi membawa maksudnya lebih kurang sama tuan-tuan. Kemudian Allah Taala kata mereka berhadap-hadapan. Kita berhadap-hadapan dengan pasangan kita, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, kita bersandar kemudian kita berhadap-hadapan. Tuan-tuan boleh bayangkanlah, sebab benda tu
kita boleh lakukan di dunia juga kan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita gambarkan keadaan begitu. Kan kalau orang yang boleh duduk di atas sofa, kemudian bersembang-sembang, bersandar-sandar, berhadap-hadapan, adakah orang tu berada dalam keadaan masalah ke ataupun orang tu berada dalam keadaan bersenang-senang? Itulah bersenang-senang kan. Jadi Allah Ta'ala gambarkan keadaan tersebut. Pasti apa yang kita bayangkan tu tak mampu nak gambarkan sofa yang sebenarnya di syurga tu. Betul tak? Kita tak mampu nak bayangkan. Sebabnya apa tuan-tuan? Sebabnya Allah Ta'ala sebut banyak kali, Rasulullah sebut banyak kali, tak terbayang di mata, tak pernah dengar oleh telinga dan tak pernah terdetik oleh hati. Jadi bila kita masuk nanti baru kita tahu macam mana rupa dia tuan-tuan. Pasangan-pasangan pelayan tu pun Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain juga. Azwaj tu Allah Ta'ala tidak perincikan, tapi dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memperincikan siapa yang melayan kita tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala cerita bagaimana keadaan mereka. Jadi apa yang mampu kita bayangkan. Jadi tentulah di syurga nanti akan lebih sempurna. Tentu kalau kita bayangkan apa yang kita nak bayangkan, kalau lelaki tu bayangkan perempuan yang paling cantik pada dia. Pada dia, siapakah perempuan yang paling cantik? Mungkin isteri dia ataupun mungkin orang lain. Mungkin orang-orang yang dia pernah tengok dalam majalah ke dalam TV dan sebagainya kan. Dia, yang paling cantik, dibayangkan yang paling cantik, mungkin itulah yang digambarkan berada di keliling ni kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, 99 kali ganda mungkin lebih cantik daripada apa yang dibayangkan. Macam mana nak bayangkan? Carilah perempuan yang paling cantik dan 99 kali lebih baik daripada itu. Macam mana kita nak bayangkan, tuan-tuan? Ya. Dan Allah Ta'ala kadang-kadang digambarkan tentang pelayan-pelayan kita ni, contohnya macam Allah Ta'ala sebut yatufu alaihim wildanun mukhalladun, kata Allah Ta'ala. Dahlah apa ni muda, tuan-tuan ni. Dia apa? Dia sentiasa muda, dia berada di sekeliling kita, wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda, dia berada di sekeliling kita, tuan-tuan. Dia melayan kita. Kemudian ada yang Allah Ta'ala sebut wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Maknanya mata dia bulat. Orang perempuan, orang lelaki suka perempuan yang mata bulat. Sebagian besar secara umum ni lah. Secara umum ada juga orang lelaki yang suka perempuan yang mata dia tak bulat, tak apalah. Tapi secara umum ni orang lelaki ni suka perempuan yang mata dia indah, mata dia cantik kan. Sebab mata ni ialah tempat pandangan pertama kita kepada seseorang. Tak kira lah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang bersinar-sinar. Jadi kalau orang lelaki suka pada perempuan yang matanya indah, jadi barangkali orang perempuan pun suka juga orang lelaki yang bermata indah. Wallahualam, saya pun tak tahu, mata saya tak adalah indah sangat kan. Tak adalah indah pun. Tapi apa ni saya nak sebut, itu antara gambaran Allah kepada orang-orang yang ataupun kepada yang melayan kita nanti pada di dalam syurga nanti, tuan-tuan. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, kata Allah. Yang bermata indah, mata bulat, mata indah. Umpama apa tu? Umpama mutiara yang tersimpan kemas. Macam itulah Allah Ta'ala suruh kita gambarkan. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga sebut dalam tu redup, ingat tak? Zilalin kan. Zilalin makna apa? Zilalin maknanya ialah redupan ataupun naungan. Redupan ataupun sebenarnya tuan-tuan, redup ni ialah satu kalimat yang sangat besar, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pandang rendah pada kalimat redup ni. Allah Ta'ala sebutkan hawa dan cuaca yang redup di syurga tersebut. Kita dinaungi oleh naungan yang redup. Artinya redup ni dia tak panas dan tak sejuk. Tuan-tuan, betul tak? Redup ni artinya dia tak panas dan dia tidaklah terlalu sejuk. Dan kalimat redup ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok secara umum, tuan-tuan, dia sangat hebat. Sebab apa tahu? Sebab kalau orang-orang yang tinggal di negara-negara sejuk, yang bersangatan sejuk dia macam Rusia dan sebagainya, tuan-tuan kan, dia tak sama macam kita. Kadang kita menggambarkan, bestnya kalau sejuk kan, kalau hari tu panas kan. Jadi orang-orang yang negara sejuk, dia tak nak sejuk, tuan-tuan. Dia nak hangat. Dia nak hangat. Dia kalau datang Malaysia ni bukan main seronok kat dia musim panas. Sebab tu dia pergi berjemur dekat tepi laut dan sebagainya kan. Itu kalau orang yang memang tinggal di negara sejuk. Kalau orang yang memang tinggal di negara panas, tuan-tuan, dia nak tempat sejuk pula ke tak? Jadi antara sejuk dengan panas ni, pertengahannya ialah redup lah. Macam kita dekat sini lah. Kita tidak terlalu panas dan kita tidak terlalu sejuk. Jadi kita ni Allah Ta'ala kata berada dalam keadaan redup, tuan-tuan. Jadi maknanya hawa kita dekat dalam syurga tu kita selesa sangat. Sejuk sangat pun tidak, panas sangat pun tidak. Nak pakai jaket pun boleh, nak pakai t-shirt pun boleh. Kalau kita pakai t-shirt, kita tidak kedinginan. Kalau kita pakai jaket, kita tidak kepanasan. Maknanya dia sedang-sedang, sedap-sedap aja. Tuan-tuan mungkin pernah pergi luar negara. Saya tengok kalau tempat macam ni, saya pernah berada di Yaman juga dulu kan. Yaman cuaca dia saya tak dapat di tempat lain. Banyak juga negara kita pergi.
Saya pernah pergi banyak negara, tapi antara tempat yang paling sedap cuaca, bukan orang dia baik-baik, tapi maknanya bukan negara dia tu. Keindahan negara, kalau kita Yaman, saya pergi di Yaman dulu, negara tak adalah seindah mana, tak adalah semoden kita, tidaklah kita tengok kan. Tapi dari sudut cuaca tu Allah Taala bagi kat dia orang memang cantik dan sedap dan indah cuaca dia, tuan-tuan. Jadi pakai jaket kita tidak menjadi panas, pakai t-shirt kita tidak menjadi sejuk, dia sedap-sedap aja cuaca dia. Jadi wallahu alam, barangkali macam itulah agaknya. Macam saya sebut tadi, kita ni Allah Taala gambarkan kita berada dalam cuaca yang redup, tuan-tuan. So Malaysia ni lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Kita istimewa, kita tak adalah panas sangat. Orang Afrika datang sini pun seronok. Saya ada kawan-kawan daripada Afrika yang datang sini belajar kan, dia kata seronoknya aku, dia kata, daripada rumah sampai ke masjid aku pergi, aku sentiasa didaungi oleh pokok-pokok, dia kata. Tempat aku memang tak adalah, dia kata, orang Afrika. Dan kalau orang yang datang daripada negara-negara sejuk datang sini pun dia seronok. Boleh pakai t-shirt, boleh pakai slipper. Kata pak aku kalau pakai slipper ni kata beku lah kaki. Kawan-kawan kita yang daripada negara-negara yang sejuk, tuan-tuan. Allah ni sebenarnya, tuan-tuan, dia memang sangat mengetahui kesukaan manusia kan. Allah Taala tahu sebahagian daripada manusia ni suka rumah besar kan. Jadi bila dia suka rumah besar, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan apa, istana kan. Rasulullah pun janji melalui hadis-hadis dia dengan istana-istana yang begitulah, yang beginilah, besarlah, kali ganda daripada dunia lah, itulah, inilah, tuan-tuan. Kemudian ada sungai yang mengalir lah dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi Allah Taala tahu sebahagian daripada manusia ni suka pada tempat tinggal, rumah, istana yang besar. Jadi Allah Taala gambarkan nanti dalam syurga boleh dapat istana. Istananya begitu begini, begitu begini. Dan ada di kalangan manusia ni suka kepada pasangan yang cantik, wanita cantik. Jadi Allah Taala gambarkan nanti kamu akan dapat pasangan yang cantik. Kan, wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan kepada apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat di dunia ini dulu. Jadi maknanya Allah gambarkan ada orang yang suka perempuan yang cantik ataupun pasangan yang cantik, Allah gambarkan nanti kamu akan dapat begitu dengan apa yang kamu buat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga orang yang suka kebun-kebun, tak suka sangat perempuan ni. Adalah okeylah, no problem. Rumah pun tak apalah, asalkan ada selesa sudah. Jadi rumah tu bukan passion dia. Passion dia apa? Passion dia kebun-kebun. Jadi kalau kesukaan dia ialah kebun-kebun, jadi Allah Taala ceritakanlah kebun begini, kebun begitu, ada pohon-pohon pohon-pohon apa kita panggil, pohon-pohon kurma, delima ataupun pisang dan sebagainya kan. Jadi Allah Taala gambarkan kepada kita tentang perkara tersebut itu pada orang yang suka kebun-kebun. Macam kita yang tak suka kebun ni, kita tengok ayat tu kita baca je lah. Tapi kita suka apa? Kita suka rumah. Bila cerita pasal rumah tu kita seronok lah. Ataupun kita ni suka pasangan yang cantik. Tengok perempuan yang cantik ataupun tengok lelaki yang tampan contohnya kan. Jadi bila kita cerita benda tu, kita suka nak baca, mendalami perkara tersebut. Baca ayat, tafsiran dan sebagainya kan. Jadi Allah ni dia memang tahu kesukaan manusia. Dan kenapa dia bagi tahu perkara tersebut? Dia sebenarnya Allah nak gambarkan nikmat seakan-akan apa yang kita dapat di dunia dulu, sebab itulah saja tahap pemikiran kita, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, kita tak tahu apa yang kita bakal hadapi dalam syurga tu. Allah gambarkan perempuan sebab setakat tu jelah pemikiran kita. Allah gambarkan pasangan, setakat itulah kita boleh gambarkan. Allah gambarkan kebun, setakat tu je kita boleh gambarkan. Lebih daripada tu mana kita tahu, tuan-tuan. Allah Taala ni, apa yang dijadi kat atas dunia ni, setakat tu je pemikiran kita. Luar daripada tu kita tak tahu, kecuali apa yang Allah Taala bagi tahu dengan kita. Betul tak? Luar daripada daripada dunia yang Allah Taala ciptakan dekat dalam ni, tu je yang kita tahu. Warna-warna contohnya kan. Ada warna-warna yang kita tak pernah tengok dalam dunia ni, tuan-tuan. Yang kita tak pernah tengok dalam dunia, yang kita akan tengok dia di hari akhirat. Sedangkan dalam satu hadis Rasulullah kata ada pujian-pujian kepada Allah ni yang aku belum diajar lagi. Nanti bila kita dapat syafaat daripada Rasul, kita mohon syafaat daripada Rasulullah untuk cepatkan hari hisab, Rasulullah kan akan sujud nanti pada waktu tu kan. Pada sujud Rasulullah cerita ada pujian-pujian yang aku akan puji Allah pada waktu tersebut. Yang hari ni aku tak tahu lagi pujian dia macam mana. Pada waktu tersebut akan diajar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lah nanti yang insya-Allah akan dapat meredakan kemurkaan Allah pada waktu tersebut. Sampai Allah Taala perintahkan Rasulullah supaya angkat kepala, kemudian Allah Taala akan hadir dan melaksanakan hari hisab tersebut. Jadi waktu tu manusia sangat terdesak. Jadi kita minta tolong dengan Rasulullah. Jadi nak cerita ada benda-benda yang kita tak tahu dalam dunia, nanti hari kiamat nanti kita akan tahu. Termasuklah warna, tuan-tuan. Ada warna yang hari ni kita tak tahu, nanti hari kiamat kita akan tengok.
So sesungguhnya apa yang ada dekat dalam syurga tu tuan-tuan, kita memang tak mampu kita nak gambarkan. So kalau kita nak cerita pasal syurga, kita nak ambil semua ayat dan hadis-hadis tentang syurga ni tuan-tuan, insya-Allah rasanya 3-4 hari pun tak habis kita nak sembang kan. So jom kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks teknikal ya, ayat yang ke-50 56 ni ya. Okey, kalimat yang pertama hum. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka di tempat teduh, di tempat-tempat yang redup dan teduh, di atas pelamin-pelamin mereka bersandar-sandar di pelamin tersebut tu maksud dia. Okay, kita tengok sepatah-sepatah dan kita tengok dari sudut teknikal nahwu dia. Okay, kalimat yang pertama ialah hum tuan-tuan. Hum maknanya mereka. So hum ni merupakan kalimat isim. Tuan-tuan tahu kan, nanti saya ulang sikit ya. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Kalimat isim, isim maknanya nama, fi'il maknanya perbuatan, haraf maknanya sendi. So hum tu termasuk dalam kalimat isim, kalimat nama. Jadi pelajaran peringkat yang kedua kita akan jelaskan pada tuan-tuan. Nanti bila tuan-tuan jumpa kalimat isim, kalimat nama dalam Al-Quran, kita akan jelaskan kalimat isim atau nama ni dia ada 2 jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu isim biasa. So hum itu tuan-tuan dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelaran hum tu apa? Itu ialah isim ganti nama, isim ganti nama diri. Ya, atau dalam istilah teknikal nahwu disebut isim dhamir ya. Jadi kalau gelaran dia sebagai isim ganti nama, fungsi dia apa? Fungsi dia menjadi ganti nama kepada seseorang lah, ataupun sekelompok orang. So dalam konteks ayat ini tuan-tuan, mereka ni dia ialah kalimat isim, gelarannya sebagai isim ganti nama diri ya. Jadi dia fungsi dia menjadi ganti nama diri kepada seseorang ataupun sekelompok orang. Betul kan? Jadi dalam konteks ayat ini hum ni rujuk pada siapa? Rujuk kepada orang-orang yang masuk dalam syurga tu lah, tu maksud dia. Kemudian wa azwajuhum. Okey, ni saya nak jelaskan sesuatu yang agak teknikal sikit. Okey. Nanti kita akan jelaskan. Kalau tuan-tuan masuk kelas kita, tuan-tuan dah share ke belum ni? Kalau belum share, tolong share tuan-tuan. Tolong share di FB masing-masing. Ni saya nak jelaskan something yang agak teknikal. So mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham. Okey, home ni tuan-tuan, ini sebenarnya rangkap yang tuan-tuan sedang baca dengan saya ni, kita panggil dia rangkap isim tau. Ni rangkap isim. Rangkap ni rangkap isim. Ayat ni ialah ayat isim ataupun rangkap isim. Kalau dalam istilah teknikal kita kata ini ialah jumlah ismiyah. Okay, kenapa kita panggil dia rangkap isim? Sebab ayat ini dimulakan dengan isim. Rangkap ni dimulakan dengan isim dulu. Kan kita kata home ni kalimat isim tadi kan. Jadi dalam rangkap isim, ya tuan-tuan kena cari 2 maklumat. Maklumat yang pertama ialah subjek dan maklumat yang kedua ialah khabar. Kalau dalam istilah teknikal nahwu yang lama kita sebut mubtada dan khabar. Okey, apa maksud dia? Hari ini saya nak jelaskan tentang perkara ni, tuan-tuan dengar elok ya. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran ni, dia kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang panjang, Allah Taala nak mudahkan orang faham, dia akan pisahkan dengan rangkap-rangkap tau. Dia akan pisahkan dengan rangkap-rangkap. Ya, jadi tuan-tuan akan tengok setiap rangkap tu biasanya dia akan ada sod lam ya, tulisan kecil atas tu, atau kadang-kadang qaf kan, kadang-kadang qaf lam ya, kadang-kadang lam alif, kadang-kadang jim, itu adalah dia punya makna-makna dia. Tapi itu biasanya ialah potongan-potongan rangkap. Tapi ada juga potongan rangkap yang tak ada tulisan kecil tu, tapi kita tahu tu ialah potongan rangkap. Cara tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena fahamlah ayat tu dulu Okey. Dalam ayat yang panjang dia satu nombor ayat saja, satu nombor ayat saja, tapi dirangkap-rangkapkan. Faham ya tuan-tuan dirangkap-rangkapkan. Jadi pecahan macam mana saya nak bagi contoh? Saya ada bagi contoh dulu. Katalah ayat tu begini, Ahmad dia pergi ke kedai, dia berjumpa dengan Ali, mereka mahu membeli roti contohnya. Jadi itu ada 3 rangkap tapi dalam satu nombor ayat. Itu kita masukkan dengan rangkap. Okey. Rangkap-rangkap ni dia ada 2 jenis tuan-tuan. Satu rangkap isim, satu rangkap fi'il. Dalam Quran kan ada 3 jenis kalimat, isim, fi'il, haraf kan, nama, perbuatan, sendi. Jadi dia ada 2 jenis rangkap saja yang tuan-tuan akan jumpa. Yang pertama rangkap nama, rangkap isim, yang kedua rangkap fi'il, rangkap perbuatan. Macam mana kita nak kenal? Senang aja. Tuan-tuan tengok kalimat yang mula-mula tu apa. Kalau kalimat yang mula-mula tu tuan-tuan jumpa kalimat isim, kalimat nama, maka rangkap tu isim punyalah. Rangkap isim lah kita panggil. Kalau tuan-tuan jumpa yang mula-mula ialah kalimat fi'il, maka rangkap tu kita panggil rangkap fi'il lah. Tu maksud dia. Okey, kalau tuan-tuan jumpa haraf macam ni. Kalau haraf tinggalkan. Kalimat yang pertama haraf tinggalkan. Yang kedua haraf juga tinggalkan. Yang ketiga haraf tinggalkan juga. Dia perlumbaan itu antara kalimat isim dan fi'il saja. Okey, sekarang ni kita fokus pada rangkap isim Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan jumpa rangkap isim, cara tuan-tuan nak kenal permulaannya ialah kalimat isim. Itu maksud dia kan. Okey, dalam rangkap isim ni saya nak jelaskan pada tuan-tuan dengar elok. Dalam rangkap isim ni tuan-tuan,
Ya, tuan-tuan kena cari maklumat apa tahu? Maklumat subjek di mana, khabar di mana. Ini rangkap isim. Contohnya Ali, dia seorang budak yang bijak kan. Jadi rangkap ni rangkap isim sebab dimulakan dengan kalimat isim iaitu Ali kan. Okey, subjek dalam cerita ni mana? Subjek dalam cerita ni ialah Ali. Nampak? Ali. Okey, khabar di mana? Subjek dan khabar Khabar di mana? Khabar dia seorang budak yang bijak. Itu khabar dia, Ali seorang budak yang bijak. Subjek dalam cerita ni, kita sedang cerita pasal siapa tu maksud dia? Pasal Ali. Ya, okey. Apa cerita tentang Ali? Seorang budak yang bijak, tu maksud dia. Rumah itu telah roboh. Subjek dalam cerita kita ni mana? Rumah itu. Tu rangkap isim sebab dimulakan dengan kalimat rumah. Nampak tak? Rumah itu tu subjek kita. Bukan rumah ini. Bukan rumah aku, bukan rumah kau, bukan rumah mereka. Rumah itu. Rumah itu. Kalau rumah aku, sebuah rumah yang cantik. Jadi subjek dia mana? Rumah aku. Ini tak, ni rumah itu. Rumah itu adalah sebuah rumah yang besar. Jadi subjek dia rumah itu. Khabar di mana? Sebuah rumah yang besar. Rumah itu adalah sebuah rumah yang besar. Itu khabar dia, cerita dia. Faham tuan-tuan? Jadi, dalam konteks ayat yang kita sedang jumpa hari ini ialah rangkap isim ni. Ayat ni ialah ayat isim ataupun rangkap isim. Sebab dalam dia tak ada rangkap tuan-tuan ni. Sebabnya ayat ni satu rangkap lagi. Okey, tuan-tuan tengok hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiuna. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiuna. So kita consider ayat ni sebagai satu rangkap. Caranya kita kena cari subjek dan khabar dia. So subjek dia dalam cerita ni ialah mereka, bukan mereka saja, mereka dan pasangan ni subjek mereka dan pasangan mereka yang berada di tempat teduh di atas pelamin-pelamin mereka itu. Kenapa dengan mereka? Muttaqiuna. Mereka bersandar. Ataupun orang-orang yang bersandar. Sebagai orang-orang yang bersandar tu maksudnya. Jadi tuan-tuan, subjek ni tuan-tuan ialah kalimat yang mula-mula ni lah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu subjek, subjek dia kena baris depan tuan-tuan. Subjek dia kena baris depan. Jadi sebenarnya home ni tuan-tuan kalau ikut teknikal yang sebenar, tuan-tuan kena baca humu. Kenapa kena baca humu? Ujung kalimat subjek di ujung kalimat subjek. Subjek ni orang Arab sebut mubtada, dia kena baris depan. Tapi masalahnya home ni tuan-tuan tak boleh baca dia sebagai humu kat sini. Tuan-tuan tak boleh ubah baris home, dia home lah. Sebab apa? Sebab home ni dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Itu kita belajar pada peringkat yang kedua kan. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Kan home ni isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat tak? Saya pernah jelaskan pada tuan-tuan. Yang boleh ubah-ubah tu hanya isim biasa saja. Jadi oleh sebab home itu merupakan mubtada, mubtada ni kena baris depan. Jadi kalimat baris depan tu ataupun humu tu baris depan dekat mim tu hanya ada dalam minda kita saja. Okey, dalam pelajaran peringkat yang ketiga kita akan jelaskan pada tuan-tuan mubtada, kalimat mubtada tu subjek, mubtada kan subjek nombor 1. Penyebab kalimat itu dapat pangkat baris depan, dapat baris depan ataupun berpangkat marfu' sama tuan-tuan dia dapat baris depan ataupun pangkatnya pangkat marfu', nombor 1 ni kerana dia merupakan mubtada ataupun subjek. Jadi home ini dia merupakan subjek. Dia asalnya humu. Faham tak? Tapi di sini tak boleh kita baca humu sebab apa? Sebab dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, kalimat yang kedua ialah wa. Wa maknanya dan tuan-tuan. Jadi kerja dan ini, kerja wa ni haraf ataf tau, haraf penyambung cerita. Jadi haraf ataf ni sebenarnya dia ada tugas dalam ilmu nahwu tau. Tugas dia menyamakan kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori. Yang sama kategori. Contohnya macam Ali dia bijak. Ali adalah Ali dia bijak. Ali dia bijak. Jadi Ali itu subjek. Subjek kena baris depan kan? Aliyu dia bijak. Aliyu dia bijak. Tapi kalau Ali dan Ahmad mereka berdua bijak. Nampak? Jadi Ali dan Ahmad mereka berdua bijak. Jadi tuan-tuan tengok Ali dan Ahmad. Tengah-tengah tu ada dan kan? Jadi dan ni kerja dia menyamakan baris kalimat yang selepas tu dan sebelum tu yang sama kategori. Sekarang ni Ali dengan Ahmad ni sama kategori dalam contoh kita ni. Sebab apa? Dua-dua bijak kan? Jadi Aliyu dan Ahmadu. Ahmadu. Jadi kalau kita kata Aliyu tu Ustaz, saya fahamlah dia baris depan sebab dia merupakan subjek ataupun mubtada. Tapi si Ahmad ni pasal apa dia baris depan? Adakah dia subjek juga? Jawapannya tidak. Dia bukan subjek dalam rangkap tu. Dia merupakan ataf maktuf ataupun dia dapat baris depan kerana dia telah disamakan baris dia dengan si Ali tu. Sebab apa? Sebab dia merupakan sama kategori. Siapa yang menyamakan baris tu? Wa tu.
Sebab kerja waw penyambung cerita, waw ataf ni kerja dia ialah menyamakan baris kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori. Katalah kita ambil 3 orang, Ali, Ahmad dan apa dan Ali, Ahmad, siapa lagi nama Zaid Aliyu dan Ahmadu dan Zaidu. Zaid tu pun kena baris depan. Siapa yang bagi baris depan dekat Zaid tu? Wow tu menjadi penyebab Zaid tu dapat Zaidu baris depan juga. Sebab apa? Sebab memang kerja wow menyamakan baris kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori. Kalau ada 5 orang pun dan semua tu akan dapat pangkat marfu', dapat baris depan. Faham tak? Sebab wow tu punya kerja. Jadi tuan-tuan, dalam konteks saya ni sebab tu saya kata hari ni agak teknikal, mudah-mudahan tuan-tuan senang faham. Tuan-tuan dengar ya. Jadi azwaju ni dia baris depan sebab hum ni. Siapa yang menyamakan baris azwaju dengan hum ni? Wow. Wow ni kerja dia menyamakan baris kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori, tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan, hum ni Ustaz, fi ni Ustaz, zilalin. Nanti sabar. Tuan-tuan jangan kelang kabut. Sekarang ni kita cerita pasal yang ni je. Nampak? Cuma hum ni tuan-tuan tak boleh baca humu sebab dia isim yang kebal. Tapi azwaju dia tidak kebal. Sebab tu tuan-tuan boleh baca azwaju di sini. Azwaja pun boleh, azwaji pun boleh. Tapi di sini kenapa dia baca azwaju? Sebab wow ini telah menyamakan baris kalimat ni dengan kalimat sebelum ni. Ustaz, saya tak nampak pun hum ni baris depan. Sebab ini kalimat yang kebal. Ada baris depan dia hanya dalam minda otak kita saja. Kenapa dia dapat baris depan Ustaz kat sini? Sebab dia merupakan mubtada ataupun subjek. Sebab ini ialah rangkap isim. Faham tuan? Ini kita fokus pada ni saja. So hum kalimat isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Dia sama hum ni juga. Dia rujuk kepada orang-orang yang masuk syurga. Fi haraf jar. Zilalin dia dapat baris bawah kerana fi. Ala juga haraf jar. Sebab tu araiki ni, al-araiki ni dapat baris bawah disebabkan oleh ala. Muttaqiuna. Ini jamak muzakkar salim. Dia berada dalam keadaan marfu' kerana dia merupakan khabar. Khabar dalam rangkap ni. Tanda dia marfu'. Tanda marfu' ialah waw dekat ujung ni kerana dia jamak muzakkar salim. Itu yang lain-lain tu nanti kita akan bahaslah. Kalau kita jumpa contoh yang sama dalam ayat yang lain, kita akan jumpa di lain kesempatan insya-Allah. So terima kasih atas perhatian. So mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham apa yang kita maksudkan dengan penggunaan waw ataf, rangkap subjek, rangkap isim dan rangkap fi'il. Kalau tuan-tuan lupa, rewind balik dan tengok balik daripada awal. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Tapi kalau tuan-tuan nak sangat mudah, masuk kelas Bahasa Arab Al-Furqan kita akan ajar dari awal secara sistematik. Tuan-tuan akan faham benda itu dengan sangat mudah dan sangat terperinci. InsyaAllah. Kalau minat, kalau nak belajar Bahasa Arab dengan Al-Furqan, saya berminat. Type saya berminat dan hantar ke 0195119000 seperti mana yang tertera dalam skrin kita insyaAllah. So, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.